Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat semua. PAS hari ini yang menyatakan bahwa mereka mahu menarik sokongan kaum bukan Islam ataupun kaum bukan Melayu. Ya, selepas mereka mengkafirkan, membuat tuduhan yang pelbagai kepada bangsa bukan Melayu. Kononnya mereka lah punca rasuah naik dan sebagainya. Hari ini ya mereka mahu untuk menarik sokongan ini. Jadi adakah mereka mampu sahabat semua atau mereka akan ditolak habis-habisan khususnya di Blok Borneo, Sabah dan Sarawak. Jadi menarik ya untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Alright. PAS susun strategi khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okey, saya bukan baru tahu, dah gitu. Dia orang Baram. Dr. Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajnahnya mahu merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan campuran sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Dia menang sebelum ini tuan-tuan. Mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud Pakatan Takhaluf Siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Takhaluf Siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey? Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bab kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri. 500 juta. Itu yang didedahkan pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta, bukan 5 juta tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020-2021. Berbanding 150 juta pada zaman Ismail Sabri. Zaman Anwar Ibrahim, 50 juta. Itu pun balance duit daripada 700 juta tersebut. Dah lulus, so guna je lah. Kan? Tak boleh nak tarik balik. Itu dah dalam peruntukan. Kan? Itu dah dalam peruntukan. So, boleh ke soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini? Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita.
sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang. Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai Menteri Besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah Kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah Kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan daripada Vincent Tan. So, hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga terpalit, berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa tuan-tuan? KFA. Tadi, ni saya nak tunjuk. Saya tak tunjuk dalam ni lah. Syarikat yang nak buat sepatutnya dilantik. Kulim KXP. Yang sepatutnya katanya nak buat KXP. Saya dapat maklumat tadi, ada orang hantar pada saya. Thank you my friend yang hantar tu. Syarikat itu yang konon-kononnya nak dilantik menjadi kontraktor KFP. Yang dilantik sebagai kontraktor KFP. Adalah sebuah syarikat yang kalau saya baca kat sini, saya tak boleh baca direct. Okey. Syarikat ini, dia sekarang ni dikata private funding. Okey. Saya nak tonton baca. Uh, 22 November 2023, KXP Airport City Tahira Air sign joint venture deal to develop Kedah Aeropolis. KXP Aero City Holdings Sdn Bhd, a company who wholly owned by the Kedah State Government, on Wednesday signed a joint venture agreement with Tahira Air Sdn Bhd to establish a special purpose vehicle to continue development of Kedah Aeropolis project. Menteri Besar Kedah said that the new SPV which we named Kedah Aeropolis will be the new developer. Dia kata SPV
Maksudnya KXP Airport Holding, dia akan buat joint venture dengan Kedah State Development. Dia sign joint venture dengan sebuah syarikat nama Tahira Air Sdn Bhd. 3 syarikat ini masuk, dia akan buat satu syarikat khas dinamakan untuk meneruskan Kedah Aeropolis Project. Dia kata the new SPV yang dinamakan Kedah Aeropolis Holdings Sdn Bhd, dia akan jadi developer untuk menggantikan the previous SPV. Previously, we signed a deal with another company, cancel kerana failure to deposit 125% of estimated land acquisition. Within 90 days of the agreement being signed today, this FAV company through Tahira will deposit 125%, around 2.5 billion for us to start the land acquisition process. Maksudnya dalam tempoh 90 hari, 3 bulan daripada bulan November, Disember, Januari, by Februari ini, syarikat itu kena menyediakan 2.5 bilion untuk memulakan, bagi kepada syarikat ini, kepada SPV, untuk menyediakan orang kata apa, projek tersebut, menurut kajian mereka. Now, siapa Tahira Air Sdn Bhd ni, tuan-tuan? Pertama sekali, kita tak ada isu sangat lah. Dia punya modal berbayar dia adalah, ordinary share dia adalah hanya 2 juta. Dia ordinary share 2 juta. Saya tengah baca dia punya SSM punya detail. Saya boleh bagi macam ni je pada tuan-tuan. Saya tak boleh bagi. Macam tu tuan-tuan tengok je. Alright. So dia punya modal berbayar dia hanya 2 juta. Director dia antaranya seorang Cina, 1-2 sekretari Cina. So Zaini 2 Melayu. Okay. 1 Cina, 2 Melayu. Dan yang letak duit tu 2 juta tu yang si Folan ni lah, yang Cina ni lah letak duit 2 juta. Okay, tak apa. Alright. So bila kita tengok account dia, syarikat ini ditubuhkan pada 2012, tapi saya percaya dia baru je. So summary financial account dia, non-current asset, dia ada 23,000. Balance sheet current asset dia ada 182,000. Tuan-tuan, ini syarikat yang nak bagi kerajaan negeri 2 billion no. 2 billion tu, 2 billion. Ini Tahira Air ni, saya bukan cerita SPV tu. Dia punya current asset dia, asset semasa dia 182,000 je. Non-current asset, asset jangka panjang dia 23,000 je. Current liabilities dia 300,000. Okeylah, tak apa. Kemudian, revenue dia, pendapatan dia pada tahun 2021, 200,000 je, tuan-tuan. Profit dia before tax, profit before tax is 8,000. Sorry, after tax. Before tax, 8,000. Profit and loss after tax is 34,000 ringgit. After tax. And this is a company that's supposed to come up with 2.5 billion ringgit within 3 months, 90 days. Tuan-tuan fikir siapa yang biasa buat bisnes dia tahu. Saya bukan kata company akan gagal, tak. Cuma kalau saya diminta buat due diligence kepada company ini, saya punya soalan, mana dia nak dapat duit tu? Dia nak pledge the land to the bank ke? Tak ada bank yang boleh bagi 2.5 bilion, tuan-tuan. So, tak apalah. Kita tunggulah. Bagi saya kita tunggu. I'm just saying. I'm not saying anything, but I'm just saying. Kita tunggu. Alright guys, so itu dia pencerahan panas daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas ini, sahabat-sahabat semua. Beginilah yang berlaku. Jadi amat mengejutkan kita. Kalau mereka merasa yakin untuk menarik sokongan, hakikatnya sahabat semua bahwa rakyat tidak akan menerima parti PAS ini, khususnya di negeri Sabah, kerana kita tahu di Sabah rakyatnya tidak mahu dengan satu PAS, satu parti seperti PAS ini yang dilihat
begitu begitu ekstrim di dalam memainkan sentimen bangsa dan agama. Itu dia. Satu lagi isu yang saya mau kongsikan sebelum saya akhiri adalah berkaitan dengan pelarasan tarif air. Kalau di luar sana hari ini kita lihat bagaimana walaun-walauntit, penyokong-penyokong kepada Parti PAS Perikatan Nasional ini, sahabat semua, membalun kerajaan ini zalim kerana menaikkan tarif air dan sebagainya. Tetapi berbeza pula ya dengan pemimpin daripada PAS ini sendiri, ya, sebagai Menteri Besar. Katanya pelarasan air tak akan bebankan pengguna, ataupun katanya tidak akan bebankan rakyat. Itu antara kenyataan. Jadi bagaimana? Begitu hipokritnya penyokong-penyokong mereka mengatakan kerajaan persekutuan zalim, sedangkan kerajaan ataupun pemimpin PAS sendiri, yaitu Menteri Besar Kelantan, menyatakan pelarasan tarif air ini tidak akan membebankan rakyat. Itu antara kenyataan ya daripada Menteri Besar Kelantan ini. Katanya pelarasan tarif air bermula 1 Februari depan tidak akan membebankan rakyat, kata Menteri Besar Kelantan. Ya, dan beliau berkata ini kerana kajian telah dilakukan sebelum pelarasan dilaksanakan. Katanya lagi, kajian telah dibuat dan kenaikan itu tidak membebankan pengguna ataupun rakyat di Kelantan sendiri. Tarif air sudah lama tiada kenaikan, katanya kepada pemberita. Selepas penyerahan rumah banglo kepada Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2023, ya, yang dilangsungkan di perumahan Wadi Iman eksklusif di Tanah Merah di Kelantan. Dia juga berkata bahawa kerajaan negeri turut memberi jaminan perkhidmatan bekalan air yang lebih berkualiti kepada pengguna berikutan pelarasan tarif air itu akan berlaku. Itu dia sahabat-sahabat semua. Bukan saja sebenarnya Menteri Besar Kelantan, selain itu juga Menteri Besar ya, yang dikuasai oleh pemimpin PAS juga seperti Terengganu, Perlis, Kedah, tidak ada menyatakan, tidak ada bantahan ya dengan kenaikan ini. Maksudnya mereka menyokong, tetapi kenapa walaun-walauntit, lebay-lebay, jangan sapu bersih, pentaksub kepada pembangkang ini begitu meroyan di media sosial berkaitan dengan kenaikan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi Anda boleh fikirkan sendiri, dan apa pandangan Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopod Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.